Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali jelas tak suara? Kalau jelas boleh komen ke, boleh cakap jelas. Suara jelas Bismillah. Crystal clear. Jelas Billy. Okey. Barakallahu, terima kasih banyak. Dikit banget ditutup dululah. Allah. Dia boleh duduk skrin ni. Sambil duduk segi ni, bos saya nak pasal dikit banget. Nah. Okey. Okey, bismillah walhamdulillah wassallallahu apa ni, tajuk kita ini ringkas saja. Tapi padatlah, padat, dan kita akan cuba buat laju lah. Kita cuba buat laju, iaitu kita based on tajuk sini adalah, inilah tajuk kita satu, iaitu berkenaan pattern IRU analysis, iaitu safe entry, untuk kita entry dengan cara selamat. Kemudian masuk selamat ni maknanya potensi nak ke atas lah lebih tinggi berbanding ke bawah. Itu kita masukkan selamat ni maksudnya nak ke atas tu lebih tinggi. Dan juga kita boleh swing lah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya kita punya tajuk kita nak apa ni study sikit berkenaan right issue. Kita nak study sikit berkenaan right issue. Okey, itu lagi yang pertama. Bagi yang klien Pak Ayah, macam beli klien Pak Ayah lah yang ambil ilmu daripada Pak Ayah terdino lah. Mungkin kalau klien Pak Ayah mungkin mereka dah tahulah apa itu IRU. Cuma dan juga bagi yang dah ikuti kelas yang kita buat sebelum ni, daripada bulan 1 ke bulan 2 apa ni, mungkin dah tahu apa dia IRU. Cumanya mungkin kita nak hargai sikit berkenaan, mungkin ada yang baru pertama kali join atau baru kali kedua, belum lagi biasa dengan istilah IRU, jadi kita buat sepintas lalu Kita buat sepintas lalu. Okey. IRU ni, bila sebut IRU ni, sekejap kita tengok. Okey. Bila sebut IRU ni, ini adalah IRU. Itu IRU daily ni kita panggil itu initial, kita panggil istilah Pak Ayah guna initial run up, iaitu permulaan harga naik. Initial price up, permulaan harga naik, itu kita panggil IRU. Nak kena tahu dulu konsep IRU dulu, baru kita boleh masuk pattern apa yang Nabil maksudkan tadilah. Okey. Dan yang pertama sekali nak kita tahu IRU ni, kita guna 3 MA ni je lah. Sedia maklum 20, 50 dan juga 200. Waktu stage pertama ni, kita ni saya cepat kita secara pantas. Waktu stage yang pertama ini, keadaan ni harga ni 200 MA ni masih berada di atas sekali. Mana lain-lain pun tak tersusun. 200 MA berada di atas sekali dan harga di bawah. Inilah dia. Ni. Yang biru ni 200 MA Yang biru ni 200 MA. Yang putih ni harga berada di bawah. 200 MA berada di atas 50 MA, 20 MA ataupun 20 dan 50 ni bertukar-tukar ke, tak kira. Asalkan 200 MA ni di atas sekali dan harga di bawah. Harga di bawah 200 MA ni kita panggil stage 1 punya counter lah. Waktu permulaan harga nak menaik, maka permulaannya akan nampak MA ni akan mula tersusun. MA ni akan mula untuk tersusun dengan elok. Dan waktu harga ni mula naik ni, inilah harga naik dan kemudian harga turun. Harga naik ni, bila harga naik ni kita panggil stage 2. Dan dalam stage 2 ni, dalam stage 2 ni ada dia punya proses dia. Ada dalam stage 2 ni, stage 2 bila harga dah naik ada dia punya proses dia. Iaitu kalau kita ringkaskan sinilah. Dalam stage 2 ada beberapa fasa kenaikan harga berlaku. Apa? Yang pertamanya early stage 2 ataupun kita panggil permulaan stage 2 ataupun kita katakan sebagai IRU. Waktu IRU ni akan berlaku satu peak. Akan berlaku satu puncak. Lepas dia buat puncak, dia akan turun ke bawah. Ke mana? Dia akan turun ke sini. 50 ataupun 20 MA. Soalan balik. Waktu IRU, harga naik ke atas. Kemudian dia turun balik. Lepas dia naik, dia semula turun ke mana? Paling kurang 50 MA. Dan biasanya 200 tu biasa. Paling kurang 50. Dan biasa 200. Maka itu kita panggil IRU. Apa psikologinya berlaku IRU dari segi sudut psikologinya, dari segi kita tradisi saham, kenapa berlakunya
proses harga naik kemudian turun bawah balik ke bawah. Kenapa? Konsepnya mudah saja, iaitu harga naik waktu tu kita dapat satu kefahaman apa dia? Smart money tengah collect secara terang-terangan. Itu kita sudah maklum. Macam inilah contohnya. Ni. Waktu IRU ni contoh, ni waktu IRU. Early stage tu, kemudian dia test support. Masa early stage tu ni volume. Ini andaikan sebagai volume. Volume naik. Sebab apa? Sebab smart money ataupun operator ke tak kira pada money maker lah dah. Market maker kan dia mula collect stok secara terang-terangan. Sebab tu naik. Lepas naik, dia turun balik ke mana? 250 warna hijau ataupun 200 warna biru. Paling-paling kurang lah. Kenapa dia turun balik? Kerana untuk flush lah. Kenapa ada test support ni? Dia turun balik sebab dia nak flush semua sekali retailer, trader yang masuk bersama-sama collect dengan dia. Dia tak nak. Dia nak turunkan balik. Itu secara konsep asas dia, IRU. Okey. Jelas ke tak jelas? Kalau dah jelas, nak pergi turun ke contoh. Faham konsep dulu? Jelas ataupun jelas? Okey, jelas. Settle. Abang faham. Ni dah ya, memang jelas soal modal dia. Allah Rabbi. Okey, ni itu bagi yang orang yang baru, itu ialah istilah IRU. Bagi yang dah lama-lama klien Pak Ayah, mereka dah tahulah pada IRU. Okey. Ni kita nak masuk konsep. Ini yang kita nak apply. Apa ni? Pattern IRU ni, dia ada satu benda. Okey. Satu benda kita sebut sebagai peak IRU. Ni. Okey, sebelum tu kita masuk dulu sini. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh counter Contoh counter. Contohlah kita katakan sebagai MPI. Contoh kita tekan sebagai MPI Ni contoh dia. Mudah. Okey. MPI kita tutup segala lukisan. Okey. Ini MPI ni kita tutup M90 sebab tak nak pakai lagi. Tak guna lagi. Okey, ini contoh MPI. Maka ini contoh MPI. MPI ni waktu ni sebenarnya Oktober 2019 ni dia dah mula buat IRU. Nampak tengok asal sini nampak ni 2 TMA atas sekali. 2 TMA atas sekali. Dan ini adalah dia punya harga berada di bawah 2 TMA. Konsisten bawah ni. Berapa lama? Lebih kurang setahun lah, hampir 10 bulan. Kemudian dia mula buat IRU. Dia pula buat IRU, kemudian dia nak test support. Dia nak test support di sini, konsep kita belajar ni, konsep yang kita ni, IRU test support 50 ataupun 2 TMA. Maka dia nak test support. Alang-alang test support dia buat lajak lah. Sebab apa? Boleh jadilah sentimen dengan COVID lah waktu ni. March 2020 tahun lepas. Dia buat lajak. Sini Okey, jelas Jelas. Maka ini adalah kita panggil IRU di sini. Di sini kita panggil IRU waktu di sini. Ini IRU. Naik. Kemudian test support. Itu konsep dia dulu. Okey. Kemudian ni kita nak masuk aplikasi dia. Kita nak create satu OR IRU. Apa OR? OR ni istilah overhead resistance lah. Satu nama kita panggil resistance lah, ataupun overhead resistance adalah atas kepala kita lah. Bila IRU berlaku ni, IRU daily chart berlaku, kita kena nampak satu puncak. Maka saya boleh kata tadi kena fahami dulu konsep IRU. Faham konsep IRU dulu. Akan ada satu puncak. Selepas puncak, harga turun. Ini sebagai Pak Ayah sebutlah sebagai test support. Puncak IRU ni kita namakan sebagai OR IRU. Okey, kita bagi chart, kita pergi kat chart. Kita tandakan pada chart ini puncak dia ni. Ini puncak IRU. Ini kita tandakan sebagai OR IRU. Okey, jelas. Ini OR IRU. Kemudian poin terakhir ni, bila harga semasa dan line MA, ulang lagi sekali, harga semasa dan line MA, bukan harga saja tapi harga dan line MA. MA mana? 20 dan 50. MA 50 dan juga 20. Paling-paling tidak pun 20. Dan paling the best dua-dua sekali, iaitu 50 dan 20. Paling kurang 20. Okey. Bukan harga saja, itu line MA dan harga semasa mula nak tembus
ORIRU daily, biasanya kaunter sudah bersedia untuk naik ke atas lebih tinggi. Itu kita punya konsep. Ingat, puncak itu kita panggil ORIRU. Dan bila harga nak lepas OR tadi, maka get ready lah. Contoh ni. Ini adalah IRU tadi. IRU di sini kita katakan sebagai IRU di sini pada harga RM12. Kemudian turun. Dan di sini nampak ni harga mula nak melepasi. Nampak harga nak mula melepasi. Kebiasaan harga kalau dia pergi terlalu lajak, dia pergi lalu lajak, kemudian dia tinggalkan MA jauh di belakang, biasa dia akan patah balik. Nanti kita akan bagi contoh-contoh yang lain nanti insya-Allah. Slow. Jadi ini nampak ni dia naik, kemudian MA ni waktu ni MA pun makin dah dekat sini. MA dah makin menghadapi makin mendekati dah. Ini RM12 MA 20 waktu ni contoh kita kat sini. Mudah. Okey, kita kat sini baru nampak. Apa waktu ni MA pun dah dekat. Dah mula dah. Waktu sini apa jauh. Nampak MA ni jauh dengan ORIRU. Ada kenaikan harga tapi kita tak nampak lagi potensi dia nak pergi jauh. Kita tak nampak lagi. Kita nak bila dia melepasi ORIRU ni, yang itu barulah kita nampak counter ni ada potensi nak pergi jauh. Itu dia poin yang penting untuk kita swing. Okey, tengok sini. Kita pause. Dia mula naik sini. Sini dia cuba nak lepas ORIRU tapi kita perasan nampak ni MA ni masih jauh. Mesti dia akan turun balik, biasanya begitu. Dia nak, kalau dia betul-betul nak pergi jauh, MA dan harga akan cuba makin dekat dengan ORIRU ni. Itu konsep asas dia dulu. Okey, kita play. Jadi sini dia mula turun balik. Okey. Kemudian naik main begitu kita nampak apa berlaku tu, dia buat satu wave turun naik dalam waktu sama. MA makin naik bersama-sama. Okey, macam ni. Bila dah mula nak melepasi ni, kalau kita nampak dia dah mula nak melepasi, ataupun dia dah lepas ke, ataupun dia belum nak lepas tapi kita yakin dia akan lepas, maka silalah masuk. Silalah masuk untuk swing lama. Bila kita yakin dia nak lepas ataupun dia sudah lepas, dua tu keadaan. Tak semestinya kena tunggu sampai dia lepas dulu. Contoh sini macam contoh sini. Ini dah dekat sangat dah contoh. Contohlah. Kita nak tunggu dia boleh. Kita nak masuk on the spot pun tak ada masalah. Sebab dia dah makin mendekati IRU. Kenapa penting nak lepas IRU? Apa dia punya psikologi dia? Apa dia punya fahaman situ? Sebab gini, IRU ni kan kita kata tadi, tempat ini tempat smart money collect, tempat operator ke, tempat smart money ke, tempat market maker ke, dia collect. Maka dia akan buat satu, maka dia collect. Maka kalau betul dia nak counter ni pergi jauh, dia kena lepasilah puncak yang dia buat tadi. Itu konsep dia. Tempat ini bila counter ni tersusun begini, ini tempat dia buat ni. Ini tempat dia buat. Maka ini ni dia nak kena lepas dia punya resistance yang dia buat ni. Kalau dia tak lepas, maka tak ada potensi nak pergi jauh. Kalau dia lepas, maka ada potensi nak pergi jauh. Sebab apa? Dia dah melepasi tempat yang dia collect dulu. Itu dari segi asas dia lah. Maka itulah berlaku kepada contoh yang pertama, MPI. Maka bila di sini, bila counter mula melepasi ORIRU, maka counter tersebut bersedia untuk pergi lebih jauh. Ini contoh. Contoh di sini dia bagi peluang kita, dia back balik. Dia pull back balik ke tempat ORIRU di sini. Itu pentingnya plot. Jangan sayang nak lukis. Jangan sayang nak lukis atas cat. Jangan sayang. Contohnya sebab cat kita kan, itu satu. Itu contoh yang pertama untuk kita faham lah. Okey. Kita nak bagi contoh yang lain pula supaya kita lebih faham. Ini pentingnya ORIRU untuk kita faham.
kita pergi contoh yang lain dulu, yang apa ni, yang lepas-lepas dulu, baru kita pergi yang terbaru. Yang terbaru ada boleh letak dalam satulah boleh letak dalam grup Pak Ya, tapi dia orang tak perasan pun. Dia orang tak perasan pun. Kita letak dalam grup Pak Ya. Okey, kita cuba pergi yang lama-lama dulu. Contoh kita kata ada orang sebut dufu. Kita cuba tengok dufu. Kita cuba tengok ada orang sebut dufu, kita cuba. Boleh ada tulis yang nota-nota yang contoh counter yang tadi kan. Okey. Contoh dufu ini kita cuba tengok di manakah ORIRU dia. Kita nak mencari. Satu benda yang susah lah. Nak cari ORIRU tu satu benda yang susah sebenarnya. Nak kena decide sendiri. Ini yang dulu. Ini yang dulu. Kita cuba sebab dia kita tengok sebab dia tak ada main bawah 2 TMA. Dia main sebab dia sentiasa atas. Dia main sekejap aja. Dufu ni kita tak dapat nak bagi satu contoh je lah, kecuali kat sini je lah. Mungkin kecuali kat sini kita letak kat sini. Mungkin kat sini kita letak contoh lah. Sebab apa sini kita tak nampak sini lagi. Sini kita tak nampak sebab dia dah. Mungkin kita bagi sini. Okey, kita cuba kat sini. Kita cuba kat. Tak adalah. Tak boleh. Tak ada. Dufu tak nampak lah. Sekejap Dia kalau benar nampak kita boleh buat contoh. Nak carikan IRU dia tu. Mungkin di sini. Okey, dah jumpa di sini kok, di sini. Di sini kita katakan dia punya IRU dia. Kita potong sini sekejap. Okey, sini. Di sini dia naik, kemudian dia test 200 MA. Dia naik, dia collect, dia test 200 MA. Maka contoh, kita nak letak di sini sebagai ORIRU boleh. Ni, kita nak letak di sini sebagai puncak pertama pun boleh, satu. Ataupun kalau kita nak assume sebagai kalau kita nak assume sebagai apa ni? Di sini pun boleh, di sini. Kita kata macam mana? Kita kata konsep IRU adalah bila harga naik dia test 50 MA. Ingat konsep IRU kita kata dia IRU kemudian dia test kat mana? 50 ataupun 20 MA. 50 ataupun 200 MA. Maka boleh kita guna yang ni buat dufu ni. Sini boleh kita assume sebagai IRU pun boleh. Di atas ni pun boleh. Kita yang decide. Tak ada masalah. Okey? Itu adalah satu. Kemudian kita tengok. Dia naik. Dia buat IRU naik. Ni kolektor terangan dia turun bawah. Test support tu. Dia test support 2 MA. Kemudian kita cuba play. Bila harga melepasi ORIRU. Itu kita nak tengok. Bila harga dan MA mula melepasi ORIRU. Di manakah tempat dia, itu yang kita nak perhatikan dia lah. Okey, bagi dufu ni contoh. Okey, satunya di sini. Dufu. Yang pertamanya di sini. Kalau kita assume dia di sini, maka sini tempat kita boleh entry. Nampak ni? Di sini. Dia naik lah. Dia naik tempat ORIRU dan juga line juga dah mendekati ORIRU di sini. Maka ini ada satu tempat OR kalau kita katakan ini adalah sebenarnya OR bagi IRU dia di sini. Kalau kita guna yang di atas pun tak ada masalah. Teruskan saja. Kita tunggu sampai kalau kita betul-betul nak swing contohlah. Kita tunggu sampai dia rapat ke sini, harga dan juga line MA kena kat sini. Makin dekat ke sini kita nak. Macam ni makin jauh lagi. Dia masih jauh lagi. Makin dekat. Patah balik. Okey, dah mula tembus dah. Dan bila tembus tu memang dah nak ke atas lah biasanya. Kalau dah bila tembus ORIRU biasanya nak ke atas. Itu dah konsep atas dia. Dan sinilah contohnya di sini. Tembus dia di sini. Kemudian berlakulah dia punya apa? Subhanallahul azim. Apa yang kita panggil? COVID lah. Kata COVID pun dia jatuh di sini. Kenalah dengan waktu dia di sini kita kalau kita tanda awal lah kan. Di sini tempat jatuh dia, waktu dia 90% lah, di sini lebih kurang. Ini contoh yang kedua. Sebagai contoh yang ketiga, Ncom. Kemudian baru kita pergi kepada
contoh yang latest lah. Encom ni pada Disember 2020. Disember. Okey, di sini. Okey. Kita tutup dulu lukisan dulu. Kita boleh tutup dulu lukisan ni ada. Tutup dulu. Okey, tutup dulu. Tutup dulu. Okey. Ini Encom. Contoh Encom ni. Di sini Allah Rabbi. Kalau kita katakan ini ORIRU dia boleh. Sebab di sini kita nak kata apa? Sini semua ada V-shape lah. Sebab apa COVID punya hal masalah. Contoh kita kat sini lah. Kita kat sini. Contoh kalau kita tekan Encom ni waktu ni dia buat ORIRU. Kita pun tanda. Di mana? Puncak dia mana? Sebelum dia jatuh 50 MA, sini puncak dia. Maka kita pun tanda. Oh, ini puncak dia. Encom. Encom kita pun tanda. Sini adalah puncak bagi dia. Kadang-kadang boleh ambil candle. Kadang-kadang ambil badan. Kadang-kadang ambil apa ni? Ekor. Tengok lah. Kita ambil badan. Kita tanda sini. Ini adalah ORIRU. Kemudian kita tengok apakah perjalanan dia. Encom. Bagaimana kita nak get ready untuk swing. Untuk masuk swing untuk lama. Dan selamat bila harga melepasi ni bersama MA. Bersama MA. Kita nak itu. Ni 20 MA. Yang the bestnya 50 MA sekali. Itu yang paling cun lah. Paling cun. Bila mana lagi cun lah kalau 33 MA itu dah atas. Itu lagi cun lah. Lagi elok lah. Nah, ni dah mula dah. Dah mula nak ke atas dua ni. Dah mula nak ke atas dua daripada waktu tersebut ni. Ni. Bila waktu-waktu gini ni, bila dua-dua nak melepasi ni, silalah dengan selamat boleh check in lah kalau dua-dua macam ni. Dua begini, kalau kat sini ni kat sini ni waktu ni, ni. Waktu ni waktu ni. Dua-dua ni dah nak melepasi ni, kita dah pasti. Dua-dua ni dah nak melepasi dia ni. 50 dan juga 50 dan juga 20 dah nak melepasi ORIRU yang kita buat tadi. Maka kita boleh masuk. Masuk je dan jadikan ORIRU ni sebagai satu support lah kuat. Kalau jatuh lagi 2-3 hari pada tu, kita cut loss lah. Itu contoh kan. Okay, kita play lagi. Apa yang berlaku? Dia main-main lagi kat situ. Tapi kita nampak dia macam naik itu ni Encom. Jatuh balik situ. Dia tak ingat ada apa berlaku dengan Encom ni. Disember tanda. Disember 20. Masih bertahan di dekat ORIRU. Masih bertahan dekat ORIRU. So ni penting kita tanda. Jangan lepas kaunter tu naik, kita biar je Facebook. Kita biar pun tak apa, kita punya tanda tu ORIRU, pokok dia jatuh dia melantur. Kita balik. Macam ni lah. Bila kalau kaunter tu macam ni, dia mula rising balik ni, nak naik atas ni. Jadi inilah, ini contoh yang berlaku pada Encom Dan sekarang ni bila tiga-tiga pada di atas ni, lagilah dia nak potensi ke atas. Bila tiga-tiga naik atas ni. Okey. Itu konsep dia, konsep ORIRU. Yang terbarunya, AVI yang terbaru. AVI ni asalnya, Abdul letak dekat grup Pak Yan ni ada letak sebenarnya satu. Sekejap sebenarnya, AVI sekejap. Sebelum dia naik lah. Waktu tu sebelum sini. Tak ingat dah. Sekejap. Tak ingat dah. Mana Kau tak letak Kau tak tulis. Tulis ke tidak ni? Tak adalah sini. Ya. Ni. Tak ada. Ni. Tapi ni waktu ni tak tanda lagi waktu ni tak apa. Tak apa, biarkan dulu. Tapi ada letak lah. Betul lah. Macam sini lah.
Ni. Okey, konsep dia begini Ni adalah AVI. Kita bagi AVI, konsep AVI. AVI ni di sini. Ni dia buat daripada dia 7 sen dia naik dekat 100% lah dia naik. Daripada 7 sen setengah nak sampai 13 sen. 13 sen setengah dekat 100% lah. Bukan 80 pula kan. 80 sen di sini. Maka dia jatuh bawah balik 2 TMA. Dia test support 2 TMA. Maka di sini inilah kita panggil sebagai IRU. Ni nampak ni. Ni asalnya tak tersusun. 2 TMA atas kepala, kemudian tiba-tiba dia suang ke bawah, harga di atas, kemudian naik. Naik ni naik ke atas. Kan? Dekat dulu. Ni naik ke atas. Waktu nampak ni, nampak ni volume. Volume pacak-pacak lah sini. Sebab apa? Sebab kita katakan smart money collect terang-terangan. Begini. Maka tetap sebagai IRU. Kita play. Waktu ni dia turun balik. Test mana? Test support 20. Test support 2 TMA. Maka kenalah dengan konsep kita kata tadi. Kita kata konsep bila early stage tu dia naik, dia test support. Maka kita nak masuk balik bila dia naik semula. Tapi kalau ada orang dia dapat tangkap sini, itu rezeki dia. Kalau siapa dapat tangkap sini, dapat baca awal, maka rezeki dia. Ada setengah orang lepas berlaku ni jatuh sini baru dia masuk. Sebagai confirmation dia nak pergi naiklah ke atas lah. Okey, ini berlaku. Sudah kita cuba play AVI. Dia naik pacak atas, tapi nampak ni line MA. Tengok line MA ni jauh. Jauh dengan ni. Dekat apa? 40%. Jauh lah. Agak jauh lah 40%. Line MA dengan juga OI itu masih lagi jauh. Maka memang dijangka. Dia akan jatuh semula. Ataupun dia dindong dululah untuk MA ni naik ke atas. Okey. Kemudian kita play. MA pun makin naik, harga makin turun, main dindong, turun situ. Main dengan support, ecok 90. Naik lagi turun. Waktu nampak ni nampak 50, makin dekat. 50 MA makin dekat dengan line IRU. Pada waktu ni lah ni. Antara mana ni beza apa ni? Dalam 3 bit je. Dalam 3 4 bit je. 125 dengan 135, 2 bit je. Waktu ni sebenarnya antara luris lah untuk kita masuk. Kalau kita yakin dia akan melepasi. Melepasi IRU ni. Sebab apa? MA dan juga MA20 dan 50 dah makin dekat. Dah makin menghampiri dah. Dia punya penanda ni. Kita anggap sebagai IRU ni sebagai satu penanda, batu asas, batu tanda, batu nisan. Yang smart money tanda. Nak lepas ini baru boleh pergi jauh lagi. Maka berlakulah di situ. Di sinilah dia naik dah lah. Maka inilah dia. Dia naik laju lah waktu ni. Mungkin waktu ni dah orang pun dah tahu lah pasal ni ke, ada orang tahu sebab mana tahu pasal nak buka sektor ke apa, Allah alam lah. Tapi tengok pada cat lah mata-mata. Ini kita konsep asas dia. Contoh yang sekarang ni yang belum gerak lagi, contoh PASDET. Ni contoh PASDET ni. Dia main sideway atas IRU dia main sideway. Macam Encom tadi, dia main sideway dulu, gelong dindong dulu. Ini adalah IRU dia. Dia naik, dia test 50 MA. Bila dia test 50 MA, kita boleh assume lah. Di sini mungkin adalah IRU. Maka sebab tu Abli masuk bawah ni. Masuk sekejap lah PASDET kan. Masuk PASDET anak lah masuk PASDET anak. Tapi untuk sekejap, tak sangka dia naik. Tapi dia naik, anak tu dia naik laju. Dia naik 14 sen tu pun tak sedar. Sedar-sedar pun waktu 11 sen setengah dia dah turun. TP terus lah. Tak sempat nak TP di atas. Sebab tak perasan lah. Kita tak sangka dia naik terus. Kita nak swing. Kita nak swing. Bila nak swing, kita tak nak dia naik mengejut. Kalau benda naik mengejut, turun mengejut. Maka kita terpaksa TP lah. Terpaksa TP. Kalau dia naik 1 bit, 2 bit, 1 bit, 2 bit, okey lah. Macam PASDET. Sebab mak dia tak naik banyak pun. Ini PASDET tadi lah. PASDET 1. Ni. Bila masuk 7 sen setengah.
average 70% lah. Tiba-tiba dia naik pacak macam ni, alah maknanya orang nak goreng ni kita tak suka lah macam ni. Kita tak suka. Sebab dia jadi, alamak, dah akan jatuh. Akan jatuh. Macam juga apa ni, scan wolf. Scan wolf tiba-tiba pergi tekan apa ni, sekawan anak tu lah. Macam scan wolf juga, tiba-tiba hari pertama dah pergi tekan sampai ke atas, tak seronok lah. Hari kedua tu dia tekan lagi dengan volume kurang, kita tipi lah dulu. Tipi dah satu bahagian yang si bulak tu kan. Tipi yang si bulak tu, okey lah. Ini contoh lah. Kita tak nak naik mengejuk, turun mengejuk. Contoh Jackson. Ada orang kata Jackson. Kita kata Jackson macam mana? Jackson. Okey. Kita study Jackson dulu. Okey. Jackson di sini. Kita cari mana ORIRU dia. Kita cuba cut dulu. Okey. Ini Jackson. Maka Jackson, kita tanda dia ORIRU di sini. Ni dia naik. Dia test 2TMA. Maka mungkin kita boleh tanda kat sini. Kita boleh tanda sini sebagai ORIRU dia. Situ. Okey. Maka dia naik. Berjatuh balik. Tak apa, kita biarkan dulu. Dia naik, dia patah balik. Kemudian kita cuba play. Kita nak perhatikan. Kan kita kata tadi, yang the bestnya antaranya 33. Tapi yang selamat 20 dan 50. Dua-dua mula nak tembus. ORIR itu yang selamat. Itu yang potensi lebih tinggi lah. Itu potensi yang lebih tinggi. Cerita dah salah Jackson ni. Ni semua test support. Ini semua test support sini ni. Test support OTMA sini. Ni OTMA test support. Ini test support OTMA. Ni sorry ada lepas dah. Ni sini. Ni sini. Waktu dia apa ni? 26 sen setengah. Apa ya? Ini dapat lebih selamat. Sebab apa? Dua-dua dah melepasi ORIRU. Dia dah melepasi dua-dua, dah melepasi ORIRU. So ini adalah antara mana ente terlihat selamat di sini. Sebab apa? Sebab kita dah melepasi tempat dia collect tadi. Dia puncak yang dia buat awal-awal puncak. Ini Jackson. Ini contoh Jackson lah. Okey. Kita play. Ini penting untuk tahu konsep IRU. Alah sekalian ni. Ini push ni. Ini dah goreng dah. Ini goreng dah. Dah habis konsep dah. Tapi dah katanya konsep tadi di atas tadi, yang awal tadi. Konsepnya di awal tadi sinilah tadi. Sebelum datang yang tiba-tiba kena goreng tadi. Di sini mula dah lepas Okey. Priva. Ada orang sebut Priva. Okay, Priva. Kita cuba cari di mana ORIRU dia. Priva ni, dia IRU ni kita nak dia kenaikan dia betul-betul jelas lah. Kira-kira betul-betul jelas. Macam ni daripada apa ni? 2 sen. Naik sini. Mungkin nak consider sini pun tak apa, dia tak apa ni lah. Tak apa cun. Tapi mungkin kalau lah kita ada waktu ni, lah mungkin lah waktu ni beliau akan ada apa? Sini ORIRU dia lah. Kalau beliau ada sini contoh, kita ada sini kita pun play. Kita play sebab dia dah test ni. Sebab dia dah mula dia naik, dia turun, dia test 50 MA. Bila dia test 50 MA kita pun assume lah. Pada tingkat awal kita assume dari sini sebagai ini adalah ORIRU. Itu dia. Itu adalah penanda awal kita. Dia lepas itu potensi nak pergi atas. Itu yang kita pegang awal lah sebagai contoh lah. Kemudian kita cuba play. Dia lepas itu dia ada potensi nak pergi ke atas. Bila mana 20 MA dan juga 50 MA melepasi. Okay, di situ. Itulah. Kalau kita tanda dia sebagai ORIRU dia di situ. Okey. Nanti contoh tapi ni dia sampai sini. Tapi dia test ini mungkin kita akan tukar apa? Kita akan tukar kalau sekarang ni lah. Sekarang ni kalau beliau akan tukar ORIRU dia adalah di sini. Sebab apa? Sebab sini naik kemudian test water A.
Sinister watum A. So kita assume sebagai ini adalah ORIRU. So Priva macam mana? Priva ni Abli akan tengok bila mana kalau watum A ni lepas kat sini. Bila watum A ni lepas kat sini. Baru Abli akan tengok. Untuk Priva sekarang ni lah. Contoh. Kalau kata karyon. Ni contoh-contoh. Apa ni tak adalah. Satu lagi contoh, berarti kita nak pergi satu topik lagi. Okay. Karyon. Kalau tengok di mana ORU, di sinilah. Di sini kita akan katakan sebagai ORIRU. Di sini. Di sini adalah ORIRU. Dan sekarang ni, kalau kita tengok di sini, contoh, kalau kita tengok di sini, ini adalah ORU. Ni tak apa dia naik. Kalau kita naik sini pun, kalau kita masuk kat sini pun, kalau kita masuk lah, kalau kita masuk dekat-dekat tembus, contoh kalau kita masuk dekat-dekat dia nak tembus ni, kita masuk. So kita dah profit dah kat situ sebenarnya. Kita dah profit dah kat situ. Kalau kita masuk dekat-dekat dia nak tembus. Konon-konon sampai kita takut dia nak tertinggal. Kita takut kita tertinggal contohnya. Dan sekarang ni, bila dua-dua ni melepasi ni, dua-dua nak melepasi, tiga-tiga nak melepasi ORU, itu adalah satu petanda yang bagus jugalah. Ada ke counter tu nak pergi lagi tinggi lah. Ada potensi nak pergi lebih tinggi. Itu secara teknikal lah. Itu secara teknikalnya. Nak beli 100% tengok TA je. TA kemudian tengok semua lah. Baca apa ada corporate exercise. Okey, saat ni kita nak lepas lagi. Pas tadi tergantung. Gantung mana ada ni? Gantung mana? Pas dek. Pas dek ni kalau tanya ni memang loris lah, antara loris lah. Taklah sebab dia berada di sideway tempat ORIRU. Dan sebab itulah bila masuk itu weekly tengok juga weekly tengok juga untuk tengok dia stage 2 ataupun tidak. Macam ni lah, nak tengok dia stage 2 ataupun tidak, nak tengok dia punya resistance watum A tu di weekly, itu je biasa tengok. Dan juga nak tengok dia pullback. Kalau dia pullback 20 ataupun 50 weekly tengok juga. Bukan tak tengok langsung, tengok juga daily dan juga weekly. Dua-dua tengok. Okay. Kemudian habis. Okay. Jadi sebab inilah sebab itu. Ini asal sebab masuk pas dek pas dek masuk. So ni sebab nampak loris. Masuk je, tiba-tiba naik, jual je lah. Sebab kita ingatkan nak swing lama sebab nampak ada potensi pas dek naik ke atas. Okay. Kemudian topik yang kedua iaitu berkenaan right issue. Okey. Right issue, kita beri ada masa dalam 15 minit, dalam 20 minit lebih kurang. Right issue, okey, right issue mana foto right issue di sini. Okey. Right issue satu, right issue kita kena faham, right issue biasa orang kata sentiment adalah negative sentiment. Satu, negative sentiment. Itu secara asas orang sebut. Yang keduanya, right issue ni dia bukan semuanya negatif, satu. Kemudian right issue, nak tahu negatif ataupun tak positif, satu kena tengok pada announcement dia lah. Tujuan apa dia nak buat right issue. Satu. Yang kedua, kena tengok juga, kena tengok reaksi chart. Itu saja. Tengok untuk tujuan apa dan juga reaksi chart. Dua tu je boleh tengok. Nah, contoh right issue, bila kita right issue, dua benda je kita cari announcement dia. Dua je right issue. Contoh apa right issue sekali lupa dah. Ni lupa. Contoh apa ni right issue dia. Bila keluar right issue, tiga benda je kita nak. Tiga benda kita nak kena ada dua benda di sini. Bila right issue, perhatikan dua announcement dia. Kita nak date dia ni. Date ni kita nak tanda pada chart. Ni dia biasa dia keluar combine sekaligus. Dia announcement dua sekaligus. Satu right issue, satu important relevant date. Dan dua ni kita nak tengok. Dua ni kita nak tahu. Bila dia date dia
Dua ni je kita nak tahu. Yang lain kita tak nak. Lepas tu yang lain tu adalah blok bawah ni tujuan apa dia buat Rais tu, itu kena baca dah juga kan. Tak apa. Kita cuma nak tahu. Sekarang ni, masalahnya sini Rais tu satu benda yang nampak positif berlaku pada chart sekarang ni. Mana tak tahu lagi. Sekejap. Okay. Ni contoh, ni important date. Important date, 3 benda je kita nak tahu. Apa dia? Yang pertamanya, itu dia punya S date. Satu S date. Satu kita tahu dia punya S date. Ni, contoh ni. Ni. Kita tahu S date dia bila? 4 Ogos. Yang kedua, kita nak tahu adalah payment dia. Berapa hari bulan? 23 hari bulan 8. Yang ketiga, kita nak tahu bila listing dia. 7 September. 3, S date. Yang kedua, payment. Yang ketiga, listing. 3 ni yang kita nak tahu. S date, payment, listing. Maka 3 ni lah kita tandakan pada chart. Kita tandakan pada chart. Contohnya, Hoover. Hoover ni contohnya bila tanda pada chart. Dah ada pada chart semua. Ini contoh lah pada chart. Ini dah tanda siap-siap. Kita nak tahu reaksi chart ni. Lepas tu kita nak tahu dia punya exercise price. Exercise price tu kena carilah. Macam ni dia tulis rasanya exercise price. Tengok je. Cik Hoover ni rasa dia tulis. Exercise price di sini. Kita nak tahu exercise price dia. 60 sen. Mana orang kena bayar 60 sen lah kalau nak subscribe dia punya right issue dia. Okey. Maka kita tanda daripada kita nak monitor je. Kita nak monitor. Macam Hoover ni bagus lah. Bukan bagus. Dia punya tujuan dia bagus. Boleh monitor rapat. Boleh monitor rapat. Dari segi teknikal pun, di sini adalah dia punya contoh. Ini adalah dia punya Allah Rabbi. ORIRU. Di sini kita boleh letak sebagai ORIRU dia di sini. Dan semuanya dah melepasi. Tiga-tiga ni dah melepasi ORIRU. Maka ada potensi nak pergi jauh. Allah Allah. Okey. Kita nak 3 ni kita nak tanda pada chart. Kita nak tengok dia punya reaksi dia. Contoh-contoh, raih isu dah berlaku. Tapi sentimen positif. Contohnya OAG. OAG ni counter travel. Counter kaitan dengan travel. OAG, kalau kita tengok OAG ni, sekejap tutup sekejap. Okey. OAG dari segi chartnya, di sini adalah ORIRU. Di sini. Di sini adalah ORIRU. Kemudian OAG ni, kita delete dulu, kita tutup dulu. Kita hide semua ni. Alright. Okay. Okey, ini adalah OWG right issue dia. Dia buat pada 21 bulan sebelah. 21 bulan sebelah. Kemudian payment dia, waktu dia right issue, counter dia, waktu right issue dia jatuh. Itu benda biasa jatuh. Sebab orang tak suka. Orang tak suka dengan right issue. Itu benda biasa. Kemudian harga, waktu dekat-dekat dengan payment, harga mula naik. Kemudian waktu dekat-dekat listing, harga turun balik. Itu dia punya pattern dia. Itu biasa. Waktu right issue turun. Waktu right issue dia turun. Kemudian waktu dekat payment dia naik. Waktu listing dia turun. Kemudian dia naik. Nak mudah faham, WDU lah. Nak mudah faham. Nak mudah faham, pattern biasa WDU. WDU pattern adalah benda yang biasa. Bagaimana? Waktu right issue, nak sampai di right issue, turun. Waktu dekat payment, naik. Waktu kat listing, turun. Lepas listing, kalau dia betul-betul ada positif, dia akan naik atas. Maka ini hasil dia, right issue dia ni. Betul. ORRU jadi RBS. Sebab tu beli kadang contoh. Ini contoh. Kalau ni bila dah jadi, waktu mula jadi ORIRU. Bila dah dia naik kan. Bila dah dia naik, boleh pun tukarlah dia. Tukarlah jalan dia. Tukar jadi apa?
Tu akan jadi RBS IRU. Dah sampai siap dah. Dah tulis siap template. Tunggu nak tekan-tekan je. Sebab mudah tak nak type dah. Sebab kadang kita tak tahu resisten dia mewakili resisten apa. Itu jenis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi style. Style semasa lah. Okay. Assalamualaikum Abeli. Nak tanya sikit boleh? Ya Kak. Apa ni payment tu 18 11 tu last payment date ke? Payment, betul. Oh, maksudnya bila dia towards the end of payment date, dia akan naik lah psikologi dia. Tak? Betul. Aduh, tak faham konsep pada pasuk itu pergi kat loss. Okay, bye. Jam. Contoh Saudi. Ni Rais tu yang tak elok Rais tu ada elok, ada tak elok. Contoh Saudi. Contoh kita tengok pattern Saudi. Sekejap pattern Saudi mana ni? Mana dah lukisan semua? Takkan hilang kot. Ya, jangan relax dulu Balik belum lagi. Ya, apa ni? Mana? Alamak. Tak keluar. Sudah. Di semua? Dia internet ni. Dia internet lambat. Sekejap Sekejap. Kita cuba tutup tab sikit. Dia mobile mana-mana. Slow. Biasa. Kita cuba refresh juga. Baik, kita yakin semua dah tulis dah. Tak ada satu pun yang tak ada. Yakin semua dah tulis dah. Semua ada. Jadi kita tengok Saudi pattern tadi pattern W tadi. Tak ingat dah Saudi dia pattern dia macam mana? Saudi dia raisu tapi raisu dia tak elok. Okey ni raisu Saudi. Okey. Ni pattern Saudi. Pattern Saudi ini dia macam terbalik sikit. Terbalik sikit. Di sini dia turun. Daripada sini dia turun. Raisu. Sudah dia naik. Mungkin dia tak kena dengan apa dia rancang apa. Wallahu alam. Tapi dia turun. Dia naik bila? Ni Saudi. Dia naik sekejap, dia naik. Kita nak double date kan? Kita nak satunya naik sampai hujung sini lah. Sampai sini. Tapi dia tak naik. Tapi dia turun sampai bawah. Dia turun bawah. Dan masa listing pun dia turun. Dia maintain di bawah. Lepas listing pun dia naik. Dia masih lagi ada W. Cuma W macam ni. Cuma W dia line pattern sikit lah. W macam ni. Dia buat daripada sini. Dia naik. Kemudian macam ni. Begitulah. Lebih kurang begitu. Itu kita cakap. Okay, contoh lain. Contoh lain kita tengok pada sekejap skop. Skop pun ada ratio. Orang tak pasal. Tengok ratio skop pattern dia kena. Sekejap. Kita pergi. Kita nak tutup ni dulu. Okey. Kita tutup ni. Okey, ni skop. Ni ratio dia. So kenalah pattern dia mula. Turun. Alamak. Turun. Sampai SD ratio turun. Kemudian dekat payment naik. Kemudian turun. Kemudian di sini dia turun dekat listing. Turun macam begitulah nah. Turun kemudian dia naik turun macam itulah. Kemudian lepas listing naik. Kenalah dah bagi pattern begitulah. Kita sebenarnya kita nak baca pattern je. Kita bukan nak check entry, kita tahu pattern dia kat mana dia nak tekan. Pattern dia kat mana dia nak tekan. Sebab kita nak masuk kat situ. Tapi biasanya sekarang ni Rais tu pattern dia kalau yang elok. Ya, Rais tu yang elok dia akan naik selepas listing. Selepas listing baru dia akan naik. Itu pattern yang elok. Macam berlaku dekat ni skop 1 OWG 2 dia naik lepas listing. Tengok mana OWG tadi? Ni. Dia naik lepas listing di sini. Turun, naik, turun. Kemudian lepas listing baru dia naik. Ini pattern berlaku. Kemudian berlaku juga pada contoh hash group. Hash group masih lagi baru dalam proses. Ini hash group dalam proses. Sekejap Jadi Rais tu jangan takut pada Rais tu. Kaji kita nak
tengok date tadi je. Lepas tu kita nak tengok game dia ada game ke tak ada game. Elok ke tak elok right isu dia. Itu je. Contoh begini. Ni. Ini S group. S group ni dia flat sikit dia flat sikit. Waktu right isu dia naik. Hash group dia naik. Kemudian turun waktu payment. Naik waktu list. Kemudian turun sekarang ni. Itu dia pattern dia lah. Pattern dia lain sikit. Pattern dia lain sikit. Kemudian ada satu lagi. Apa lupa lagi. Satu lagi. Sekarang mau sekarang mau sekejap. Ni serigala. Serigala sekejap. Sekejap. Kita tutup dulu. Nak kompang serigala tak larat dah nak kompang. Tak apalah. Okey sekejap. 1, 2. Tak larat tu buat hotel lari dah ke? Dia lambat kat aduh. Dia sebab dia dekat anti ni Zat ni. Ni pattern dia. Ni RI, ni pattern dia. Dia listing ni dah turun. Dia macam nak buat macam sebut tadi dah. Dia naik kemudian lah. Ni pattern dia lah. Kita tengok. Ni RI dia. Ni dia punya pattern dia. Waktu RI. Kemudian dia naik waktu dia payment. Payment tu naik. Kena. Kemudian waktu listing dia turunkan dia balik. Sekarang ni. Tanya tunggu wave baru je naik atas. Sebab ni payment ni right isu yang elok. Ni right isu yang elok. Cuma antara right isu yang masih lagi nampak macam ada game lah. Jig ada game dengan Bisimo itu ya ada game. Dan right isu yang eloknya inilah Hua nampak right isu yang elok. Dan juga sekarang Wolf lah. Dan juga Scope. Ada Tafi. Tafi ni saya cakap Tafi ni right isu dia. Ni Tafi Tafi pun ramai orang tak sedar dia ada right isu. Pattern dia macam ni. Kita tengok je. Turun waktu right isu. Naik waktu payment. Dia biasa payment naik. Itu biasa dia. Dia biasa waktu payment naik. Lepas tu dia nak turun balik itu tak tahu. Waktu listing. Itu tak tahu. Bergantung pada smart money lah. Cuma dia konsep biasa waktunya waktu right isu dia turun. Waktu payment dia naik. Lepas tu tak tahu nak turun naik balik. Wallahualam. Cuma kita tahu kalau benda tu elok lah. Right isu elok lah. Macam ni sangat-sangat bagus lah. Contoh kalau hatta dari segi MA dia, dari segi kajian pun dia punya ni sini. Ni dia punya IRU dia bagi Tafi di sini. Tafi ni. Waktu sebab dia test 20 MA tak nak, kita nak dia test 50. Maka bila test 50 kita dapati puncak dia di sini. Ni puncak dia. Allah Rabbi. Maka puncak dia di sini. Ni puncak IRU bagi Tafi. Di sini. Maka di sini nampak dia mula lepas. Dia mula nak melepasi. Di sini dia mula nak melepasi IRU bersama MA. Waktu dia 70 sen. Waktu ni bulan apa ni? Bulan Jun. Baru lagi. 2 bulan. Tapi waktu bulan Jun ni konsep IRU tak keluar lagi. Konsep IRU ni beli lah susun begini bagi kefahaman begini 3 minggu lepas tu akhir bulan 7 dapat idea berkenaan IRU ni. Tengok ada benda something lah. Tengok ni di mana dia punya point dia kita dapat. So dapat jumpa lah IRU bersama MA yang nak melintas IRU. Maka di situ tempat kita nak entry dah boleh untuk swing. Dengan selamat lah. Sebab kita dah melepasi takok tempat dia collect. Tempat nampak ni. Baru ni kita apa ni collect begitulah. Okey, habis itu. Beli. Macam mana nak tahu Mugo tu ada lagi kau tak ada dah? Mugo tu Allah payah kat Mugo ni. Buat Mugo ni bagi tak nampak kak. Aduh. Mugo ni bagi tak nampak. Kena buka hijab. Hijab kena buka. Kena buka hijab boleh. Kena minta tolong Tok Wali. Tok Wali namanya Tok Wali lah kak. Tok Wali tahulah tu. Tok Wali mana.
Kalau orang Hoseng ni, di mana ORRU dia? Maksud ni bukan ORRU, tak nampak je lah. Bukan ORRU ni pun naik 2-3 pagi kita tak boleh nak panggil OR sebagai kita nak panggil RU tak boleh lagi. Maka kita naik, dia turun 50 MA. Bila turun 50 MA paling kurang, di sini kita akan issue sebagai ORIRU sebagai contoh lah. Di sini sebagai ORIRU. Kemudian harga mula di sinilah. Ni kalau kita tak guna konsep WCP lah. Kalau kita tidak guna konsep WCP sebagai entry kita lah. Maka di sinilah sebenarnya kita boleh get ready. Di sini dia mula naik, turun naik. Dia makin lama makin naik, makin lama makin naik. Bila mana di MA 20-50 makin dekat-dekat dengan ORIRU, maka dah setting lah. Benda tu nak pergi jauh. Itu caranya lah. Cara yang mudah kita tahu counter tu kita nak swing lama. Dan carilah benda tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak counter smart money dah parking. Bila dia dah parking, maka dia dah buat. Ni ada split kan? Ada split 14 Jun. Betul, dia ada split. Dia ada split 14 Jun. Hong Seng ni. Dia RM1 lebih, asalnya RM1 lebih. RM1.7 ke RM1.8 untuk sebut. Kan? Sebelum dia breakout ni harga dia RM1.7, RM1.8 kat sini. Darat 2. RM1.6, RM1.7 lebih kurang lah. Okay. Maka cari ORRU tu pada counter-counter ni. Sebab dia dah parking siap-siap dah. Tunggu dia lepas tu, maka boleh check in begitulah. Counter-counter yang ni. Counter-counter yang ada potensi recovery sector. Just baca. Ini kalau ni counter property Can, ini Can lain. Can US. Can, macam Can ni counter property. Ni ORRU dia. Dah tanda dah. Tu dah mula rapat tu kan. Dah mula rapat tapi ni masih lagi di trend line lagi. Trend line lagi okey ni. Tengoklah macam mana. Ni. Kita tahu ni bukan saja-sajalah di sini ni. Ni bukan saja-saja. Okey, itu contoh mudah lah. Alhamdulillah. Okey, habislah kita 10-10. 5 minit lagi ada. Okey, exercise price. Exercise price, kalau bagi bagi raisu, exercise price itu adalah harga yang mana perlu dibayar oleh orang yang nak subscribe. Raisu dia kena bayar harga tu. Contohnya BC Mall. BC Mall harga exercise price dia adalah 10 sen. Tak tulis sini tak boleh. H Group. Mana tak tulis juga tadi. Mana tulis tadi ni? Semua tak tulis. Saya ada tulis tadi. Yang mana? Scope. Ni sorry. Ni Jik ada tulis. Jik, contoh Jik. Jik ada tulis. Ini EP dia. Exercise price dia 22 sen. Maknanya orang bila dia nak beli share Jik ni, dia perlu bayar 22 sen. Maka 22 sen itu ada satu penanda kita sebagai entry. Kalau entry bawah atau dekat-dekat dengan 22 sen, low risk. Begitu. Kalau entry dekat dengan 22 sen, 21 ke 20 ke atau 23, 24 kalau dia tak turun lah. Maka itu adalah low risk. Macam Hoover ni sama. Hoover ni 60 sen. 60 sen. Harga sekarang 73 sen. Jauh kan? Jauh betul tak? Jauh. Tapi ada satu benda kita kena faham di sini. Hoover OR sekejap orang yang beli OR ni OR dia. Inilah dia punya raisu warrant dia. Harga 125, 12 sen setengah. Kalau dia beli ni 12 sen setengah, ditambah dengan 60 sen tadi, jadi 72 sen setengah. Faham? Tambah dengan extra price. Dia kena bayarlah kalau dia nak subscribe raisu, dia beli OR Hoover ni harga 12 sen setengah. Kemudian dia tambah lagi 6 sen. 6 sen apa? 6 sen tu raisu ni lah. Raisu price. Raisu price. Maka itulah Hoover ni harga yang relevan untuk kita entry sekarang ni. Ni harga Hoover ni lah. Memang takkan jatuh bawah 70 sen dapat gaja. Dia mungkin macam dia nak hold. Nak hold daripada jatuh situ. Macam-macam lah. Macam nak hold daripada masa. Sebab apa? Sebab OR dia pun mahal.
Okey, dah habis. Wallahu alam. 2-3 minit lagi. Ada 2 minit. Soalan. Ya. Bila next class? Aduh. Next class bulan 9